Assalamualaikum. Hari ini saya teruskan dengan teknik menjawab soalan 11, iaitu mengeksperimen kertas 2 Sains KSSM SPM. So target A+, insyaAllah kamu pun akan dapat skor A+. Okey, ini adalah taburan aspek dan markah bagi soalan-soalan dalam bahagian C, soalan 11 kertas 2, di mana nombor soalan ni adalah nombor 11. Okey, aspek untuk soalan ini ialah mengeksperimen. Markahnya adalah 10. So, jumlah untuk soalan nombor 11 ini adalah 10. Baiklah, apakah kemahiran proses sains yang diuji? Kemahiran proses sains yang diuji di sini ialah mengeksperimen. Okey, soalan nombor 11. A. Menyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat yang diberi. Berapa markahnya? 1 markah. Okey, kemudian B, mencadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas, pun 1 markah. Kemudian C, mereka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis. Pendek kata, sebenarnya kamu membuat satu laporan eksperimen lah ya. Okey, di mana ada lagi sub questionnya, iaitu menyatakan tujuan eksperimen, mengenal pasti pemboleh ubah, bergerak balas, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang dimalarkan, prosedur atau kaedah, kemudian penjadualan data. Di mana kesemuanya ini mempunyai 10 markah. Okey. Alright, kita lihat satu demi satu. Okey, iaitu yang pertama, A, menyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat yang diberi. Okey, untuk soalan 11A dan 11B ni rujuk situasi yang diberi So, saya ulang balik, untuk 11A dan B kita rujuk kepada situasi yang diberi. Manakala untuk 11C ni ialah berdasarkan eksperimen yang dirancang. Alright, ini adalah yang kita jalankan kebiasaannya di dalam makmal. Okay, kita tengok contoh di sini Ini adalah contoh soalan untuk soalan yang berkaitan dengan situasi. Okay, kamu diberikan gambar rajah, di mana gambar rajah ini mempunyai satu denyutan nadi perempuan 86 BPM, manakala lelaki 80 BPM. Okey, inilah pernyataannya, perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki. Soalan akan diberikan seperti ini. Okey, menyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat yang diberi, 1 markah. Mencadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas, 1 markah. Dan C, berdasarkan pernyataan yang diberi, mereka bentuk satu eksperimen makmal untuk menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi dengan menggunakan jam rendik murid lelaki dan murid perempuan. Huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Okay, menyatakan tujuan eksperimen, mengenal pasti pemboleh ubah, prosedur atau kaedah, dan penjadualan data. Okey, di sini tadi kita dah lihat untuk A dan B berdasarkan pernyataan yang diberi Manakala C ialah kita kena mereka bentuk eksperimen dalam makmal. Okey, kita teruskan dahulu. Right, so ini untuk A, di mana menyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat yang diberi. Okey, ini adalah tipsnya. Right, baiklah, saya nak kamu kenal pasti caranya dan tips ini Okey, yang pertama ialah baca dan fahamkan pernyataan ataupun situasi ataupun kenyataan yang diberikan. Okey, pernyataan, situasi kenyataan ini mungkin daripada petikan ataupun rajah ataupun dialog. Okey, yang kedua, cari perbezaannya. Okey, apakah perbezaan yang kamu kena cari? Alright, kamu kena kenal pastilah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, saya ringkaskan di sini PM yang terdapat dalam pernyataan yang diberikan. Seterusnya, yang ketiga, kamu cari keputusan atau kesan daripada perubahan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Ataupun kita kenal pasti di sini sebagai pemboleh ubah bergerak balas ataupun PGB ataupun kita panggil PB jadi kena pastilah. Alright, keputusan atau kesan ni daripada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Yang ni kita panggil pemboleh ubah bergerak balas ataupun PGB ataupun PB Dan yang keempat, mesti tahu cara menulis pernyataan masalah.
Mesti dalam bentuk soalan dan diakhiri dengan tanda soal. Okey, sebab ia adalah pernyataan masalah. Okey, kamu tengok pernyataan masalah. Jadi inilah tip dia. Mesti ada bentuk soalan dan diakhiri dengan tanda soal. Dan yang seterusnya ialah mulakan ayat dengan kata soalan. Contoh kata soalannya ialah bagaimana, apakah, ataupun adakah. Okey, inilah dia tips yang kamu kena ada untuk menulis jawapan bagi 11A, iaitu mesti menyatakan pernyataan masalah daripada maklumat yang diberi. Kata soal, ini contoh kata soal yang kamu kena ada. Kemudian yang kedua, kesan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ke atas pemboleh ubah yang bergerak balas dan tanda soal. Okey, ambil tip ni. Ingat caranya. Okey, seterusnya kita boleh lihat di sini ni contoh. Kaji pernyataan di bawah. Kamu diberikan dua gambar rajah. Okey, gambar rajah yang pertama ialah garam tidak dimasukkan ke dalam ais. Kemudian pernyataan yang kedua ialah ais cepat lebur. Manakala gambar yang kedua ialah garam dimasukkan ke dalam ais dan ais lambat lebur. Okey, ini diberikan dalam soalan kan. Dan ada pernyataan pula lagi. Farid dan Farihin pergi keluar memancing. Farid telah membubuhkan garam di dalam bekas ais bagi mengelakkan ais cepat lebur. Manakala Farihin terlupa membawa garam dan ini menyebabkan ais di dalam tong ikannya cepat lebur. Jadi ingat tadi bagaimana kita nak menyatakan ataupun menulis jawapan bagi pernyataan masalah ni. Pertama, kita mesti ada kata soal. Apakah kata soalnya? Kemudian kesan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ke atas pemboleh ubah yang bergerak balas dan tanda soal. Okey, jadi kita lihat di sini. Kita tengok dulu pernyataan yang ada di sini. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Apakah kata soal yang boleh kamu tulis? Dan jangan lupa tanda soal. Okey. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan, kamu lihat ini dapat daripada pernyataan iaitu kehadiran garam. Okey, yang pertama tidak ada garam dan yang kedua gambar rajah ini ada garam. Jadi ingat mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Jangan lupa tulis parameternya iaitu kehadiran dan bahannya ialah garam. Ini kita dah study yang sesi teknik menjawab yang lepas. Mesti tuliskan parameter dan bahannya kan. Okey. Jadi parameternya di sini ialah kehadiran garam. Manakala untuk pemboleh ubah yang bergerak balas ialah tengok di sini. Tempoh. Allahu Akbar. Okey. Kehadiran garam untuk pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa ais lebur. Bandingkan kan ais lebur ni tadi yang bergerak balas untuk bagi kedua-dua gambar. Okey. And then, apakah kata soalnya? Adakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan ke atas pemboleh ubah bergerak balas? Jadi kat sini kamu tulis adakah kehadiran garam iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasikan memberi kesan kepada tempoh masa ais lebur. So, untuk menyatakan soalan tadi, gunakan tips yang diberi. Mesti ada kata soal, kesan PM ke atas PB dan jangan lupa tanda soal. Tiga ni kamu kena nyatakan untuk pernyataan masalah. Boleh? Okey. Tengok lagi contoh yang lain. Kamu diberikan gambar rajah. Seterusnya diberikan pernyataan. Nina mendapati apabila dia memasak daging yang dipotong kecil, daging tersebut masak lebih cepat berbanding daging yang dipotong dalam ketulan besar. So, apa yang kamu kena buat? Kenal pasti dulu pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas.
Okey, seterusnya, apakah kata soalnya? Cuba dulu. Kemudian, apakah kesan PM ke atas PGB ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas? Dan jangan lupa tanda soal. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan di sini ialah kamu boleh ambil saiz daging. Nampak ini kita manipulasikan ataupun kita manipulate daging kan. Jadi kita ambil lah parameter dia saiz daging, ataupun kamu nak tulis daging yang besar, daging ketulan besar dan daging ketulan kecil. Boleh juga. Alright, jadi kebiasaannya kita tulis saiz daging. And then pemboleh ubah yang bergerak balas. Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Tempoh masa daging masak. Kan? Kamu boleh lihat masak lebih cepat. Kemudian ia mendapatikan masak lebih cepat berbanding daging yang dipotong kecil masak lebih cepat berbanding daging yang besar kan. Jadi pemboleh ubah bergerak balas ialah tempoh masa daging masak. So sekarang apakah dia punya penyataan masalah? Adakah saiz daging pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Nak tulis balik. Memberi kesan. Ini memberi kesan kepada tempoh masa daging masak. Tanda soal, jangan lupa. Okey, ini yang diberikan contoh jawapan bagi pernyataan masalah. Ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk perkadaran. Ini perkadaran. Kamu boleh tulis bentuk cara perkadaran, iaitu adakah semakin besar ketulan daging, maka semakin lama tempoh daging masak. Boleh juga nak tulis seperti ini. Okay, boleh juga sebab apa? Kita boleh gunakan sebagai perkadaran kan. Adakah semakin besar? Kita guna kaedah semakin tu. Okey, untuk yang atas ni kita guna perbandingan. Okey, jadi tidak ada masalah untuk kamu gunakan. Yang penting mesti ada kata soal, kemudian kesan PM ke atas PB dan tanda soal. Dapat? Saya harap kamu dapat Seterusnya, ini contoh yang lain. Kamu diberikan gambar rajah. Sudu besi cepat panas. Sudu besi cepat panas pemegangnya. Sudu plastik lambat panas pemegangnya. Diberikan pernyataan. Abiani sedang membuat minuman menggunakan air panas. Dia mengacau minumannya dengan menggunakan sudu besi. Kemudian didapati sudu besi menjadi cepat panas. Kemudian dia guna sudu plastik pula. Dan dia mendapati sudu plastik lambat panas. So, ini menunjukkan kekondaksian haba bergantung kepada jenis bahan yang digunakan. Dah dapat dah kan? Okey, kenal pasti dahulu pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jenis bahan. Okey, ataupun kamu boleh guna sudu besi dan sudu plastik. Seterusnya, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah tempoh sudu menjadi panas. Kan? Kamu boleh lihat kat sini, tempoh sudu menjadi panas. So, apakah dia punya pernyataan masalah? Kata soalnya ialah adakah jenis bahan? Saya dah kata tadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan, kamu boleh guna jenis bahan, memberi kesan kepada tempoh sudu menjadi panas, ataupun kamu nak tulis kekondaksian haba pun boleh. Boleh juga tak ada masalah pun. Jangan lupa tanda soal. Adakah jenis sudu memberi kesan kepada tempoh sudu menjadi panas? So, ini adalah contoh cara kamu nak jawab soalan ni. Ini tips yang kamu kena ada Alright. Ingat. So, untuk B pula. Okey, untuk B ialah mencadangkan satu hipotesis. Pendek kata, kamu kena kenal pasti hipotesis untuk menyiasat pernyataan tersebut. Okey, ini adalah cara untuk menjawab soalan yang melibatkan hipotesis. Yang pertama, baca dan fahamkan pernyataan ataupun situasi ataupun kenyataan yang diberikan, sama ada dalam bentuk petikan, rajah dan dialog. Kemudian yang kedua, cari perbezaan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ataupun PM yang terdapat dalam pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, cari keputusan atau kesan daripada perubahan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Pendek kata, kamu cari pemboleh ubah yang bergerak balas. Dan yang keempat, buat hipotesis berdasarkan perbezaan itu secara perbandingan atau secara perkadaran yang ada pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas dari soalan. Ingat, jangan guna PM mempengaruhi PB. Kamu tulis je perkataan PM mempengaruhi PB ni salah
So kita guna kaedah perkadaran ataupun perbandingan sahaja. Ingat balik teknik menjawab yang lepas. Okay, untuk perkadaran semakin kenal pasti PM meningkat semakin PB tu kita kenal pastilah. Tengoklah. Kalau meningkat tulislah meningkat, kalau menurun tulis menurun. Begitu juga kalau nak guna jika mesti ada marker. Okey, kalau perbandingan pula tengok pada situasi pemanjangan dawai logam X lebih pendek dari logam Y ataupun pemanjangan dawai logam Y lebih panjang dari logam X. Ini contoh yang boleh kamu tulis apabila melibatkan hipotesis. Okey, kita tengok di sini. Kaji pernyataan di bawah. Ini seperti tadi soalan yang diberikan oleh contoh tadi. So, PM kamu dah tahu iaitu pembuli ubah manipulasinya ialah kehadiran garam, manakala PB-nya ialah tempoh masa ais lebih. So, sekarang macam mana kamu nak menulis hipotesisnya? Kita gunakan semakin tadi kan? Gunalah. Atau kamu nak guna jika? Pun boleh, tak ada masalah Okay, ini contoh dia. Alright, jika ada kehadiran garam, kena tulislah jika ada. Janganlah tulis jika kehadiran garam. Tak betul ayat dia kan? Kamu kenalah pandai untuk ubah sedikit ayatnya. Okey, jadi jika ada kehadiran garam, kehadiran garam PM kan, maka tempoh masa ais lebur lebih lama. Mesti ada jika maka. Okey, jika tiada, ayat dia boleh tukar lah kan. Kamu tulislah pula jika tiada ataupun ini ataupun. Kalau dah tulis yang pertama tak perlulah tulis yang kedua. Jika tiada kehadiran garam, maka tempoh masa ais lebur lebih cepat. Ataupun kamu boleh tulis kehadiran garam mempercepatkan tempoh masa ais lebur. Okey, boleh ikut. Right, ini adalah contoh menulis hipotesis dengan kaedah perbandingan bandingkan saja kan. Okey, kehadiran garam mempercepatkan tempoh masa ais lebur pun boleh. Alright, so mesti bandingkan pembuli ubah yang dimanipulasikan dengan pembuli ubah yang bergerak balas. Okay, kita tengok contoh yang lain. Ini contoh yang seterusnya tadi kan. Nina mendapati apabila dia memasak daging yang dipotong kecil, daging tersebut masak lebih cepat berbanding daging yang dipotong dalam ketulan besar. Okey, dah kenal pasti PM dan PB. So, apakah cara untuk kita menulis hipotesis? Okey, kita boleh tulis yang pertama, jika saiz daging besar. Nampak? Jika PM, maka tuliskan PB dia. Mudah saja kan? Sebab tu kena pasti dulu PM dan PB. Jika saiz daging besar, maka tempoh masa daging masak lebih lambat. Tambahlah sikit, lebih lambat, lebih lama. Logik kan? Ini pun logik kamu boleh buat. Alright, jangan panik. Jika saiz daging kecil, ini sebaliknya. Kalau kamu tulis saiz daging kecil, maka tempoh masa daging masak cepatlah. Ataupun kamu boleh tulis semakin besar. Kan? Kalau nak guna semakin besar, ambil PPM dia. Ketulan daging, dia punya semakin lama lah tempoh daging masak. Ataupun sebaliknya, kalau nak tulis semakin kecil ketulan daging, kamu kenalah tulis semakin cepat tempoh daging masak. Ataupun kamu boleh tulis tempoh daging masak bagi ketulan daging besar ni lebih lama daripada daging ketulan kecil. Yang ni kita jarang guna kan, tapi kebiasaannya kita gunakan yang contoh pertama, kedua dan ketiga. Okey, saya galakkan kamu gunakan PM dahulu untuk kemudian baru PB dia mesti ada syarat-syarat tu jugalah jangan kamu main langgar je, tak boleh Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. Right, sudu besi cepat panas pemegangnya, sudu plastik lambat panas pemegangnya. Okey, dah kenal pasti pembuli ubah manipulasi, pembuli ubah bergerak balas. Okey, ini dia punya contoh membuat hipotesis. Jika guna sudu besi, maka tempoh masa sudu panas cepat. Kan? Senang je kan? Jika mesti ada PM, kemudian maka apa yang terjadi kepada PB? Jika guna sudu plastik, ini sebaliknya lah. Kalau guna sudu plastik, maka tempoh masa untuk sudu plastik panas perlahan. Tempoh masa sudu plastik panas perlahan lah. Okay, ataupun kamu nak tulis PB dulu. Yang ini adalah PB dulu. Tempoh masa sudu menjadi panas lebih cepat jika bila menggunakan sudu besi daripada sudu plastik.
Ini saya jarang lah gunakan. Kebiasaannya saya galakkan kamu guna yang kaedah pertama ni tadi. Okey, baiklah, kita terus kepada soalan yang C iaitu mereka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis. Okey, untuk C ni mesti mereka bentuk eksperimen yang kita buat di dalam makmal. Okey, iaitu yang pertama menyatakan tujuan eksperimen. Okey, baiklah, bagi penyataan faham dan gariskan senarai bahan dan radas yang diberikan untuk mendapatkan maklumat PM dan PB. Okey, iaitu tujuan eksperimen. Bila untuk tujuan eksperimen mesti tulis perkataan untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat. Dua ni je boleh. Untuk mengkaji atau menyiasat. Okey, kalau kamu nak guna untuk mengkaji, tulis je untuk mengkaji. Tak payah fikir dua-dua ni. Fikir je untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Janganlah kamu tulis PM dan PB. Kamu tulislah PM yang kamu dah kenal pasti dan PB yang telah kamu kenal pasti tadi. Ganti je. Ini ayat yang ni semua dah sama je. Okey, kamu just kenal pasti PM dan PB. Dia masuk dalam tujuan eksperimen kamu. Okey, seterusnya kenal pasti pemboleh ubah kamu. Okey, bila kamu dah kenal pasti pemboleh ubah tu, tuliskanlah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Iaitu adalah daripada bahan yang berbeza. Okey, and then tentukan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, yang biasanya kita boleh tengok daripada alat pengukur yang kita guna. Alright, dan kamu tambahlah satu lagi iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. Tak ada masalah pun kalau nak tulis. Boleh tulis. Okey, ini yang biasa kamu buat. Alright. Biasa yang kamu buat ni tak ada masalah sangat. Cuma yang ketiga ni iaitu prosedur ni. Cikgu saya tak tahu nak tulis prosedur. Okey, inilah tips untuk guna bagi menulis prosedur. Iaitu mesti lukis dua rajah dan labelkan. Pendek kata mesti lawa lah lukis tu mesti lawa. Lukis dengan pensel. Kalau perlu guna pemaris, guna pemaris. Guna dua rajah dua rajah. Kemudian labelkan. Iaitu rajah yang pertama kita panggil sebagai set pengawal. Rajah yang kedua tu kita mesti ada dia punya tambahan. Tak kisahlah, yang penting dua rajah dan label. Kemudian buat 5 ayat prosedur ni. Inilah 5 ayat prosedur ni yang kadang-kadang kamu terlupa. Okey, mesti tanam dalam kepala kamu, tulis 5 ayat prosedur. Yang pertama, apa ayat dia? Susun bahan dan radas seperti di atas. Ini automatik tulis. Kemudian yang kedua, gunakan. Ini gunakan atau masukkan, terpulanglah kepada eksperimen yang dijalankan. Kemudian tuliskanlah pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang pertama. Ini yang pertama lah, maksudnya pemboleh ubah pertama tu, pemboleh ubah yang dimanipulasikan pertama apa dia? Okey, kemudian yang ketiga, ukur dan rekodkan. Ayat ni mesti ada. Ukur dan rekodkan yang kita lihat pada alat pengukur tu, iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas dengan menggunakan alat pengukur. Apa alat pengukur yang kita gunakan? Kita masukkanlah nama alatnya. Jangan kamu tulis alat pengukur. Ini adalah cara nak jawab. Tulislah nama alat pengukur tersebut. Okey, ini untuk yang ketiga. Alright. Ataupun kamu nak tulis seperti ini pun boleh. Perhati dan rekodkan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apakah nama pemboleh ubah yang bergerak balas tadi? Tuliskan di dalam jadual. 3 ni kamu ingat, dan yang keempat ni ulang langkah 2 dan 3. Ulang langkah 2 dan 3 menggunakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang kedua lah. Jangan gunakan lagi pemboleh ubah yang pertama tadi. Kita ada panjang yang pertama Kita untuk contoh yang ni gunakanlah panjang yang kedua. Macam tu lah contoh ayat dia. Okey, yang kelima ni tadi okay, tengoklah pada situasi eksperimen paling kurang 4, maksimum 5 lah. Macam tu lah pendek kata. Paling kurang 4 untuk bina ayat dia. Paling maksimum 5. Tak mau nak banyak-banyak, tak nak. Okey, dan yang terakhir ialah penjadualan data. Penjadualan data mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas ni. Buat dalam bentuk jadual. Nama pun penjadualan data. So, mesti ada jadual, guna pensel dan pembaris.
Okey, kaedah dia, tuliskan pembuli ubah yang pertama tadi, apa dia, panjang katakan 5 cm, apa pembuli ubah manipulasi yang kedua, apa panjang 10 cm. Contoh. Tulis je panjang 5 cm boleh, 10 cm boleh. Okey, biasanya pembuli ubah yang dimanipulasikan dan pembuli ubah yang bergerak balas ni kalau ada unit, kurungkan je unitnya di dalam jadual tersebut. Cukup. Tak payah nak tulis banyak-banyak dekat kolom-kolom ni, tak perlu. Okey, ni bergantung pada eksperimen Untuk yang dimanipulasikan, kamu tuliskanlah dia punya pembuli ubah yang dimanipulasikan tu. Okey. Tapi dia punya keputusan tu tak perlu nak tulislah nilai-nilai ni kalau ada, tak perlu. Just tuliskan apa pembuli ubah yang dimanipulasikan dan apakah pembuli ubah yang bergerak balas. Okey, inilah dia tips yang perlu kamu adakan dalam menulis laporan ataupun menulis eksperimen ataupun mereka bentuk eksperimen makmal untuk menguji hipotesis tu. Okay, yang ini untuk 11C. Kan? 11C tu ada tujuannya, ada kenal pasti pembuli ubahnya, ada prosedurnya, ada penjadualan datanya. Inilah dia. So saya harap sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk menulis jawapan bagi soalan nombor 11. Okey, kita lihat contohnya. Pagar rumah maya diperbuat daripada keluli dan dia tidak menghadapi masalah pagarnya berkarat. Manakala pagar rumah Najla diperbuat daripada besi dan dia menghadapi masalah pagarnya berkarat dengan teruknya. Okay, ada dua gambar yang diberi. Satu pagar keluli tidak berkarat, satu lagi pagar besi berkarat. Dan berdasarkan maklumat yang diberi, cadangkan eksperimen untuk menyiasat ketahanan kakisan logam menggunakan paku besi, paku keluli, air suling dan bika. Okey, seterusnya mereka bentuk eksperimen makmal untuk menguji hipotesis. Baiklah. Okey. Kadang-kadang kamu ada tertinggal untuk menulis ayat bagi radas dan bahan. Tulis untuk radas dan bahan, tulis semua ni. Tulis semula bahagian ni, tulis semula apa yang diberi, tambahkan satu. Satu yang ditinggalkan. Satu yang ditinggalkan ni yang kamu kena pasti Okey. Ni soalannya lah. Okay, yang pertama menyatakan tujuan eksperimen. Inilah tujuan dia. Mesti perkataan menyiasat. Okey, dia punya PM ni tadi apa? Kat sini dia ambil paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi. Digunakanlah. Okey, ataupun untuk mengkaji alloy lebih tahan kakisan. Atau untuk mengkaji perbezaan ketahanan terhadap kakisan antara alloy dengan logam tulen. Terpulang tapi mesti ada untuk menyiasat PM, kemudian apakah PB dia. Okay, pembuli ubah yang dimanipulasikan, kat sini jenis bahan yang bergerak balas kehadiran lapisan penerang dan yang dibalarkan, ingat yang dibalarkan yang tidak berubah saiz paku. Prosedur kaedah, ni ingat mesti lukis gambar raja, mesti lukis gambar rajanya. Gambar raja mesti ada dua. Kemudian jangan lupa labelkan. Okey, lukis dengan cantik dan labelkan. Seterusnya, yang pertama susun bahan dan radas. Nampak tak? Ayat yang pertama ni sama je. Okey, masukkan paku keluli. Okey, di sini kata kerja yang digunakan ialah masukkanlah, kan? Masukkan. Dia punya PM yang pertama ialah paku keluli ke dalam bika berisi air suling. Kemudian yang ketiga apa dia tadi? Mestilah perhatikan dan rekodkan. Nampak ayat yang ni? Sama je. Okey, lihat pada PB. Apa PB dia? Kehadiran lapisan perang pada keluli. Yang keempat apa? Mestilah ulang langkah 2 dan 3 ni. Nampak tak? Ulang langkah 2 dan 3. Gunakanlah pembuli ubah dimanipulasikan yang kedua. Yang kedua ni bermaksud di gambar raja yang kedua lah. Iaitu paku besi. Nampak tak? Okey, prosedur kaedah dia tu mesti buat macam ni. Okey, gambar raja. And then 4 ataupun maksimum 5 jalan kerja ataupun 5 prosedur ataupun 5 kaedah. Yang kat sini dia bagi 5 Then perhatikan dan rekodkan kehadiran lapisan perang pada paku besi di dalam jadual selepas 3 hari. Maksudnya untuk yang kelima ni kamu gunakanlah perhatikan dan rekodkan ni juga untuk pembuli ubah yang dimanipulasikan yang kedua. Nampak tak? Jadi selepas ni saya percaya kamu semua dah tahu kaedahnya. Dan yang terakhir iaitu penjadualan data. Buatlah jadual data untuk pembuli ubah yang dimanipulasikan dan pembuli ubah yang bergerak balas.
iaitu jenis bahan untuk manipulasi, dan yang bergerak balas ialah ketahanan kakisan logam. Masukkanlah jenis bahan untuk pembuluh ubah yang dimanipulasikan, iaitu paku keluli dan paku besi. Ini contoh soalan lain jadi saya cepatkan saja supaya kamu nampak bentuk-bentuk soalan yang melibatkan sebelah C ni. Okey, tujuan dia untuk mengkaji kesan, kenal pasti dahulu. Ini dia punya pembuluh ubah yang dimanipulasikan, kesan suhu terhadap yang bergerak balas pertumbuhan bakteria. Okey, dimanipulasikan suhu, ataupun kamu boleh ambil suhu bakteria pun tak ada masalah Okey, ambil je suhu pun tak apa. Kemudian pembuluh ubah yang bergerak balas bilangan koloni ataupun pertumbuhan bakteria dan isi padu yang pembuluh ubah yang dimalahkan ialah isi padu larutan kultur. Okey, seterusnya prosedur lukis gambar rajah yang ini melibatkan 3, boleh juga dia nak melibatkan 3, di mana ni suhu bilik ni sebagai yang saya katakan tadi lah. Okey, sebagai set pengawal. B ni dan C, jadi dia buat 3. Okey, gambar rajah 3 pun boleh kan. Susun, yang pertama susun bahan dan radar seperti rajah di atas. Kemudian yang kedua, dia tengok pada yang dimanipulasikan. Okey. Dan yang seterusnya ialah dia lihat apakah, perhatikan dan rekodkan pembuluh ubah yang bergerak balas. Okey, ulang langkah. Jangan lupa tulis ulang langkah. Itu kalau melibatkan eksperimen yang memerlukan kamu buat ulang langkah. Untuk yang pertumbuhan bakteria macam ni pun boleh. Dan penjadualan data. Ini contoh soalan yang melibatkan eksperimen pertumbuhan bakteria ataupun bilangan koloni bakteria. Okey, latih diri. Kamu buatlah contoh-contoh soalan. Okey, soalan-soalan 11 yang melibatkan nombor soalan 11 lah kan, yang melibatkan kaedah ataupun cara menjawab mengeksperimen. Okey, apakah masalah maklumat yang diberi? Adakah perempuan mempunyai denyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki? Mesti ada kata soal dia kan. Kemudian dia punya apa tadi? Dia punya PM dan PB dia kenal pasti. Okey. Dan ada soal, ada punya kita panggil ni tanda soal tu, jangan lupa. Okey. Ini daripada gambar rajah atau pernyataan yang diberi. Begitu juga dengan B. Okey. Kamu boleh buatlah, adakah lelaki mempunyai denyutan nadi lebih rendah daripada perempuan? Tengok. Okey. Seterusnya untuk hipotesis, denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada lelaki. Okey, yang ini adalah perbandingan ataupun perempuan mempunyai denyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki. Begitulah. Okey, kamu boleh guna yang mana-mana. Okey, kemudian yang ini tadi adalah mengenal pasti untuk mengeksperimen pembuluh ubah yang dimanipulasikan. Tujuan eksperimen dulu. Tujuan eksperimen untuk menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi. Okey, so ini adalah pembuluh ubah yang dimanipulasikan kesan jantina ke atas pembuluh ubah yang bergerak balas denyutan nadi. Okey, jantina dimanipulasi bergerak balas denyutan nadi, pembuluh ubah yang dimalahkan tempoh masa. Okey, buat. Ini punya prosedur. Ini seperti yang dinyatakan tadi. Okey, kamu boleh baca dan lihat. Nanti saya akan beri satu salinan PDF. Okey, dah bacalah Seterusnya penjadualan data. Okey, yang dimanipulasikan jantina, manakala yang bergerak balas kadar denyutan nadi dalam bilangan per minit Okey, ini yang seterusnya kamu boleh lihat nanti contoh-contoh yang lain. Okey, daripada gambar rajah, adakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat? Okey. Tujuan eksperimen, boleh ubah. Ni prosedur yang kamu nak tahu. Buat macam ni, lukis gambar rajah, labelkan. Seterusnya, dia punya prosedur yang pertama, susun radar seperti di atas. Letakkan buku teks satu demi satu terhadap meja silinder berongga sehingga gulungan getah bengkok. Catat dan rekodkan. Jangan lupa tuliskan yang catat dan rekodkan. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 dengan menggunakan meja silinder padat. Seterusnya catat dan rekodkan lagi.
Okey, dan akhir sekali penjadualan data. Okey, ini soalan yang lain. Contoh yang ketiga, kamu boleh buat dulu dan kamu boleh bandingkan. Saya just tunjukkan supaya kamu nampak cara nak menulisnya. Okey, begitulah. Okey, saya dah tunjukkan teknik menjawab soalan 11. Saya harap sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk menjawab. InsyaAllah. Jadi selamat menjawab peperiksaan. Semoga kamu boleh skor sains A+. InsyaAllah.